أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أرسل رسوله للهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد الحمد لله bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat yang begitu besar, iaitu nikmat kehidupan, yang mana dengan nikmat kehidupan tersebutlah dapat kita melaksanakan kewajipan kita, kehidupan kita dengan sebaik-baiknya. Dan mudah-mudahan dengan segala usaha dan ikhtiar kita ini mendapat keberkatan, mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan juga pengakhiran kita dalam keadaan yang baik-baik insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, bagi memberkati lagi pertemuan kita dan pengajian kita pada malam ini, kita buka dengan sab'u mathani al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, baik muka surat 63. Surat 63 masih lagi kita membicarakan berkenaan tentang soalan dua malaikat. Perenggan yang kedua, iaitu dia menyebutkan lafaz-lafaz yang lain sebagai jawapannya, sehingga menyebabkan kedua-dua malaikat itu memukulnya dengan satu pukulan yang menyebabkan kuburnya bernyala dengan api. Bernyala dengan api, api itu terpadam beberapa hari dan kemudiannya bernyala semula beberapa hari lagi. Demikianlah hal yang berlaku ke atasnya selagi dunia ini masih ada. Maknanya di sini tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, iaitu berkenaan tentang azab yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada golongan-golongan yang engkar, bagi golongan-golongan yang kufurkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Oh, situ 85. Okey, baik. Terima kasih je. Ke surat 85 yang tu. Perenggan yang kedua. Dia menyebutkan tadi. Okey, baik. Baik muslimin, muslimat dirahmati Allah. Maka di sini tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menyediakan iaitu azab kepada golongan-golongan yang berlaku iaitu berlaku mereka ini melakukan kekufuran, menduakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mereka itu melakukan perkara-perkara kemungkaran di alam dunia ini. Baik. Ada manusia yang sukar untuk menyebutkan Islam agamaku. Seperti manalah kalau contoh kita dengar kan, iaitu tuan imam ataupun sesiapa saja bila mana mentalkinkan seseorang itu ketika mana di dalam ketika selepas daripada pengkebumiannya, dikatakan ma rabbuka, semua akan disebutkan. Maka ada sebab itu mereka ini bila mana diajarkan, maksudnya
orang yang berada di alam selepas daripada pengkebumiannya, mereka ini mendengar. Orang yang duduk tepi pun sama-sama dengar. Yang bersama-sama itu sebagai pengambil iktibar apa yang disampaikan. Kerana itulah tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Kerana itulah bila mana kita melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada iaitu para syuhada, iaitu para syuhada di kalangan iaitu syuhada peperangan, iaitu syuhada peperangan Badar pada waktu itu. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, adakah menggembirakan bagi kamu mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan bahawa adakah orang yang maknanya orang iaitu jasad yang tidak bernyawa ini mendengar apa yang kamu katakan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya, mereka mendengar tetapi tidak boleh menjawab. Maka tuan-tuan, sebab itu kita ketika mana seseorang itu menyampaikan bacaan talqin tersebut, kita mendengar setiap apa yang disampaikan sebagai pengiktibaran kepada kita. Bukan dikatakan berbual-bual kosong, bukan dikatakan sehingga duduk tepi jauh-jauh berbual-bual saja, sedangkan roh ini ketika itu melihat apa yang dilakukan oleh keluarganya, apa yang dilakukan oleh sahabatnya. Maka kerana dia sendiri ragu tentang Islam, sebab itu dia susah nak mengatakan al-Islam. Dia katakan Islam itu agamaku. Kerana ia ragu-ragu tentang Islam atau disebabkan tewas dengan ujian yang berlaku terhadapnya semata-mati. Maksudnya payah dia nak menyebut kalimah Allah. Payah mereka itu nak menyebut kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana apa? Kerana dikatakan iaitu ujian. Iaitu ujian ketika terhadap semasa mereka dalam keadaan sakaratul maut. Lantaran itu kedua-dua malaikat tersebut memukulnya dengan satu pukulan sehinggalah menyala kuburnya dengan api seperti orang-orang sebelumnya. Begitulah keadaan manusia yang mana di soal siasat, di soal jawab. Maka tuan-tuan, beruntunglah bagi seseorang itu bila mana mereka itu meninggal pada contohnya malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Maka dikatakan tuan-tuan, ketika itu maka bukanlah yang dikatakan terlepas daripada siksaan, tapi ada kelonggaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya di sini ketika itu dia dapat berehat-rehat lagi. Nikmat tu tetap akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi golongan-golongan yang beriman. Ada orang yang sukar untuk mengatakan Al-Quran ikutanku kerana dia telah mengambil pengajaran dan iktibar. Apabila membaca Al-Quran, dia tidak menunaikan apa yang disuruh dan dilarang oleh Al-Quran. Lantaran itu dia dipukul sebagaimana dipukul golongan yang disebutkan. Maka tuan-tuan, sebab itu bila mana kita ini membaca ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, maka sebab itulah kita kena bila mana memahami ataupun membaca terjemahan tersebut, kita ambil pengajaran, ambil iktibar dari segala apa yang mana, iaitu apa yang kita bacakan di dalam ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, bukan semua dikatakan pelajar, contohnya dikata pelajar tahfiz ni tuan-tuan, mengetahui tentang hukum hakam, berkenaan tentang apa, iaitu berkenaan tentang bab fiqh ataupun berkenaan tentang dalam bab solat. Sebab itu kita ni sebagai orang yang mengetahui tentang perkara tersebut perlu ingatkan, perlu nasihatkan supaya mereka itu mengetahui tentang apa yang berlaku. Sebab itu lagi-lagilah pelajar-pelajar contohnya baru-baru keluar ataupun pelajar-pelajar
dikatakan tuan yang tahfiz ni baru saja dikatakan baru maknanya menjadi contoh yang dikata baru jadi imam. Ni contohlah. Maknanya inilah yang dikatakan tugas-tugas. Maknanya kita ini sebagai orang yang mengetahui, memperbetulkan ataupun menasihati kepada mereka. Baik. Yang seterusnya ada orang yang amalannya ditukar menjadi rupa anjing yang menyeksanya di dalam kuburnya mengikut dosanya. Ada yang amalannya ditukar menjadi rupa babi pun ada sedemikian tuan-tuan. Kerana apa tuan-tuan? Ini maksudnya amalan perbuatan kejahatan. Bukan kata amal kebaikan. Amalan ni dalam bahasa Arab kan. Amal perbuatan. Fa'alun, iaitu adalah perbuatan yang dia lakukan. Ada yang sukar untuk mengatakan bahawa Nabi ku Muhammad sallallahu alaihi wasallam kerana mengabaikan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang sukar untuk mengatakan Kaabah kiblatku kerana amat sedikit ketelitiannya menghadap Kaabah. Ketika solat, melakukan solat tanpa berwuduk, berpaling dalam solat, mengurangkan rukuk dan sujud serta seumpamanya. Dalam soal meremeh-remehkan ibadat solat. Maknanya mereka ini meringan-ringankan ibadah solatnya tuan-tuan. Bermain-main dalam melakukan ibadah solatnya. Sebab itu mereka ni susah nak sebut iaitu kiblat Kaabahku. Dia kata. Kaabahku maknanya tuan-tuan Kaabahku kiblatku. Payah mereka ini untuk itu. Kerana kita ni dalam ibadah solat kita menyembah. Dalam keadaan kita solat. Sebab itu orang yang meremeh-remeh begitu juga meringan-ringankan tentang ibadah solat tersebut. Tidak teliti, maknanya tidak mengambil berat tentang ibadah yang ia lakukan. Kerana inilah yang dikatakan rukun-rukun yang perlu, kewajipan yang perlu kita lakukan. Iaitu ibadah solat tersebut. Sebab itu tuan-tuan, Allah tidak memerlukan. Maksudnya Allah tidak memerlukan apa yang kita lakukan. Tapi kita yang memerlukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tak nak maknanya tuan-tuan. Kalau orang tak solat, lantak dia lah. Kan maksudnya. Dia lantaklah. Nak solat, tak nak solat. Tapi Allah dah katakan bahawa wajib kepada orang-orang yang beriman. Wajib kepada orang-orang Islam untuk melakukan ibadah solat tersebut. Maka kita yang memerlukan pertolongan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang yang sukar untuk menyebutkan Ibrahim Al-Khalil bapaku. Kerana terpengaruh oleh orang kafir yang menimbulkan keraguan. Sama ada Nabi Ibrahim seorang Yahudi atau Nasrani. Maka sebab itu dia berasa ragu padahal Al-Quran dengan jelas menyebutkan bahawa Nabi Ibrahim itu bukan Yahudi ataupun Nasrani. Baginda menganut agama yang hanif, iaitu lurus. Lagi seorang Muslim, baginda sama sekali tidak termasuk dalam kalangan orang musyrik. Maka sebab itu justru dia pun dipukul oleh kedua-dua malaikat. Itu sebagaimana diperbuat kepada golongan yang disebutkan itu. Manakala orang jahat pula, tatkala ditanyakan kepadanya, siapa Tuhanmu? Lalu dia berkata, aku tak tahu. Inilah tuan-tuan jawapannya. Aku tak tahu. Maka tuan-tuan, sebab itu persoalan-persoalan tersebut, ma rabbuka ma imamuka, mereka ni tak dapat menjawab. Maka tuan-tuan, kita tidak dapat mendengar. Di alam dunia ini, walaupun ada orang kata dia rakam pun pembohong belaka kan. Maknanya tuan-tuan, pembohong belaka. Adakah dia katakan rakaman tersebut boleh didengari oleh manusia? Maka tidak boleh didengari oleh manusia yang berada di alam dunia ini. Kerana apa? Kerana kalau contoh dengar saya tuan-tuan, maka apa yang berlaku boleh menyebabkan apa, iaitu
ketakutan kepada manusia. Seluruh manusia ni akan takut. Gentar dengan apa? Iaitu dengan siksaan alam, dikatakan alam barzah di tuan-tuan. Kedua-dua malaikat itu pun berkata, engkau tidak tahu dan tidak kenal. Lantas dia dipukul dengan pemukul besi itu hingga terperosok ke dalam lapisan bumi yang ketujuh. Maknanya tuan-tuan, pukulan tu amatlah kuat. Amatlah kuat. Bila mana terperosok ke bumi yang ketujuh. Kita satu lapis pun tak lepas tuan-tuan. Satu lapis pun tak lepas. Iaitu bumi tuan-tuan, walaupun dikorek-koreknya tuan-tuan, nak buat pembinaan, maka masih tak lepas lagi. Maka bayangkan ketika itu tuan-tuan, dipukulnya sehinggakan ke bumi yang ketujuh. Kemudian dimuntahkan. Awal yang mana? Manakala orang jahat. Okey, baik. Maksudnya di sini orang jahat ni maksudnya termasuklah kepada golongan-golongan, iaitu orang kafir, termasuklah golongan-golongan yang melakukan perkara-perkara kemungkaran. Maknanya dia Islam tapi akidahnya, dia kata, akidah dia goncang, ragu-ragu tentang apa yang keyakinannya terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, masih ada was-was. Tu maksudnya walaupun dia sebutkan itu tentang orang yang jahat, termasuklah dikatakan sebagai apa, iaitu menduakan ataupun dikatakan dia mengaku dia sebagai Islam, tetapi dia tidak melaksanakan apa yang dilakukan. Begitulah kalau contoh kita lihat baru-baru ni diviralkan tuan-tuan, yang berkenaan tentang satu surau di Ampang kan. Satu surau di Ampang campuran. Nampak? Ada nampak? Dia bayarkan satu surau di Ampang campuran, dia kata apa? Melakukan, dia kata bising. Speaker luar ni dengar sehinggakan apa kuliah subuh pada waktu itu. Ni media ni pandai-pandai nambuh fitnah tuan-tuan. Sebab anak tahu anak mengajar di situ. Kan? Mana tanya dengan AJK, dia tanya dengan ahli jemaah ketika itu tuan-tuan. Ketika itu yang masuk menyerbu ustaz tersebut seorang yang beragama Islam bertatu. Allahu Akbar. Dia kata sebab tu orang kata cabaranlah kepada pihak pentadbiran. Tapi tindakan jaih tu tak adalah sampai dia kata hanya jaih telefon je, tak masalah pun. Sebab kita pun dah explain tentang perkara-perkara tersebut. Mereka pun memang tak buka speaker luar pun. Memanglah sebab dalam keliling pihak Jabatan Agama Islam Selangor sendiri tidak membenarkan untuk membuka dikatakan speaker luar ni. Sebab itu dia berbeza-beza kan. Dia berbeza-beza, jaih, jawi, tak sama. Negeri lain pun begitu juga. Sebab itu kadang-kadang yang sepadan-sepadan ni jadi confused. Kalau sepadan ni dia jadi confused, boleh buka tak boleh buka. Padahal dia atas, siapa yang menerajuinya, atas dikatakan sultan kan. Baik. Maka tuan-tuan, kata Imam Al-Ghazali lagi, dalam kalangan manusia tidak sama soalan yang diajukan. Sama ada yang hanya disoal dengan sebahagian soalan yang disebutkan. Ada yang ditanya dengan sebahagian yang lain mengikut perbezaan keadaan manusia semasa menerima siksaan. Maksudnya di sini tuan-tuan, apa yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali ni tuan-tuan, maknanya ada yang separuh saja soalan. Mungkin dikatakan tuan-tuan, disebutkan ma rabbuka, sampai lama imamuka ma qiblatuka, sampai itu saja. Kerana apa? Kerana malaikat ni dah tahulah. Mereka ni seorang yang beriman dan seorang yang boleh menjawab segala persoalan-persoalan tersebut. Maksudnya tuan-tuan, iaitu siapa yang menemaninya, siapa yang berada di sebelahnya, yang akan
sama-sama untuk menjawab, yang sama-sama akan membela kepada ruh tersebut. Ni maksudnya tuan-tuan. Dan ada yang dikatakan bahawa, maknanya sebab itu ada perbezaan-perbezaan. Mungkin dikatakan tuan-tuan, ada seorang, maknanya disebutkan marabbuka. Satu soalan tu pun tak boleh nak jawab. Maka sampai bila? Sampailah dikatakan hari kiamat. Berlakunya hari kiamat. Sampai di situlah. Mana bila mana dibangkitkan. Ketika itu tuan-tuan, adanya maksudnya apa? Iaitu siksaan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dalam kalangan mereka yang amalannya ditukar menjadi rupa anjing dan menggigitnya sampai ke hari kiamat. Mereka ialah orang-orang khawarij. Maknanya orang-orang yang terkeluar daripada agama Islam. Baik. Menurut para ulama, manusia diseksa di dalam kuburnya mengikut sesuatu yang ditakutinya semasa di dunia. Ada orang yang takut kepada anjing dan ada pula yang takut kepada harimau. Oleh itu, buatlah perbandingan dengan apa yang ditakutinya semasa mereka itu berada di alam dunia. Maka tuan-tuan, ini dikatakan perumpamaan. Iaitu bergantung kepada amal ibadah masing-masing. Kita ini sebagai umat Islam, iaitu siapa? Iaitu sebagai orang yang masih hidup di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mendoakan kepada orang-orang, maknanya di kalangan terutamanya di kalangan ahli keluarga kita. Kita doakan kepada mereka. Kerana mereka ini tuan-tuan memerlukan. Iaitu apa? Iaitu doa kita kepada mereka. Maknanya sebab itu dikatakan ad-doa. Maksudnya orang yang tak ada, kita bacakan, mungkin kita bacakan iaitu suratul Fatihah, mungkin kita bacakan, dikatakan istighfar, mungkin kita bacakan apa? Mungkin kita mendoakan dengan bacaan-bacaan tahlil kepada mereka. Sebab itu tuan-tuan, bila mana dinukilkan daripada beberapa ijma', dikatakan beberapa ijma' berkenaan tentang doa ini, sangat bermanfaat bagi orang yang sudah meninggal dunia. Kerana di dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan, Rabbana ghafir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman. Orang Islam yang datang sesudah mereka, iaitu Muhajirin dan Ansar, berdoa dengan berkata, wahai Tuhan kami, ampunilah dosa kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman sebelum kami. Maksudnya, doa tersebut iaitu orang-orang sebelum kami. Maksudnya, siapa dia? Orang Ansar dan Muhajirin. Sebelum itu, yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jelas di sini tuan-tuan, melalui firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Hajj, iaitu ayat yang ke-10. Maka di sini jelas bahawa orang yang sudah meninggal dunia pun memerlukan akan doa kita. Memerlukan apa? Iaitu memerlukan ingatan daripada kita. Kita tidak tahu keadaan beliau di sana tuan-tuan. Wallahu a'lam. Yang alam barzah bagaimana tuan-tuan? Wallahu a'lam. Sebab itu orang-orang yang dalam keadaan sakaratul maut ini pun begitu juga. Maknanya kita yang hidup, kadang-kadang ada orang yang di kalangan adik-beradik ni tuan-tuan, didampak dah, dikatakan ibunya ataupun ayahnya yang dikatakan dalam keadaan sakaratul maut, dalam keadaan nazak, didampak dah nadi dia dah mula turun, jantungnya dah mula dikatakan laju tuan-tuan. Semuanya, walaupun dikatakan adanya usaha, mungkin dikatakan dengan perubatan moden, tetapi bila mana nampak sedemikian, tetapi orang yang masih hidup, contoh terutama kepada waris-warisnya tuan-tuan, memerlukan kepada apa? Iaitu redha. Maksudnya sebab itu dikatakan qada dan qadar. Kadang-kadang susah seseorang waris itu nak lepaskan. Sebab itu kadang-kadang dia tu, orang nak meninggal tu punyalah susah. Ada kala sedemikian. Sebab itu
itu yang dikatakan ketentuan, ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Nak tengok orang yang hidup ni diuji macam-macam. Nak tengok dia ni boleh bersabar ataupun tidak dengan ketetapan, ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu doktor dikatakan seorang doktor pakar macam mana pun mereka ni hanya mengkaji. Sebab itu dia kata okey ni jantung, sebab tu dia nak memerlukan kepada ni, dia nak memerlukan kepada ni. Dia kata buah pinggang dah mula rosak, kena potong, kena buang. Maksudnya tuan-tuan, walaupun dia katakan tengok nadi dah kurang, tapi disebabkan dia katakan masih lagi ada nyawanya, dia kata dia tetap berusaha. Tetapi atas ahli keluarga tersebut. Adakah sebab itu kita kena katakan bahawa sekiranya seseorang berlaku sedemikian, kena adik-beradik ni sama-sama redha. Sebab itu kadang-kadang susah. Ni dah berlaku tuan-tuan. Kerana apa? Kalau contoh kita lihat sahabat Anas sendiri, pada waktu itu dia balik saja Kelantan tuan-tuan, dia punya abang. Dia punya abang sendiri tuan-tuan. Ketika itu anak dia dapat ziarah, dia tengok apa semua, dia kata nampak gayanya wallahu alam bila. Dia kata macam hampir dah pada waktunya. Ada seorang ni anaknya, dia kata tak, dia kata belum lagi, maknanya tidak mahu melepaskan. Dia kata berat pada dirinya. Memanglah kita tidak nafikan seorang anak, ialah bayangkan seorang anak ini nak melepaskan tentang apa yang ia lakukan. Sebab itu tuan-tuan, inilah yang dikatakan sebagai cubaan, dugaan, ujian kepada seseorang. Sebab itu dia kata lepaskan, aku serahkan segala-galanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana yang baik aku serahkan kepada Allah. Sebab itu kadang-kadang kita orang sakit, kita buat solat hajat. Kadang-kadang kita bacakan Yasin kan. Minta pertolongan kepada Allah. Kita ni minta di antara dua saja. Di antara mereka itu disembuhkan ataupun mereka itu diberikan, dikatakan disembuhkan ataupun dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terbulanglah, maknanya ketentuan daripada Allah. Kita ni hanya berusaha, berikhtiar. Takkan tuan imam nak kata apa? Mungkin dikatakan setakat itu tak apalah, nak mati-matilah. Takkan nak cakap macam tu kan? Maknanya tuan imam pun dia mudah-mudahan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya diberikan kesembuhan, dipermudahkan oleh Allah. Maknanya tuan-tuan, kita redha setiap apa yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan kepada seseorang itu. Maka sebab itu mungkin tidak berlaku kepada tuan-tuan, mungkin berlaku kepada orang-orang lain. Maka sebab itu tuan-tuan, redha ini yang paling penting. Orang nak pergi kena redakan. Baik. Maka tuan-tuan muslimin, muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sebab itu tuan-tuan, bila mana disebutkan tentang doa ni, iaitu datangnya doa tersebut seperti cahaya untuk mereka. Itu cahaya kepada siapa? Iaitu orang yang sudah meninggal dunia. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abi Ad-Dunya, menuturkan riwayat daripada beberapa ulama salaf. Katanya, aku pernah bermimpi melihat saudaraku di dalam tidur setelah kematiannya. Aku bertanya apa? Iaitu apakah doa yang dipanjatkan oleh orang yang masih hidup itu sampai kepadamu? Dia menjawab apa? Iaitu ia demi Allah Subhanahu wa taala, doa itu terbang dengan menggerak-gerakkan sayapnya seperti cahaya, lalu kami mengambilnya. Maka tuan-tuan, beruntunglah bagi golongan-golongan yang sentiasa mengingati siapa? Iaitu mengingati orang yang sudah pergi ni tuan-tuan. Tetapi syaratnya apa? Syaratnya janganlah dikatakan kalau contoh kita buat tahlil, jangan kita beranggapan bahawa 3 hari 3 malam berturut-turut itu adalah satu ketetapan. Itu tidak. Ini salah. Sebab itu tidak nak buat silakan. Tak nak buat maknanya tidak berkemampuan, mungkin 1 malam.
Mungkin dia katakan 2 malam tersebut adik-beradik. Ataupun dia kata nak buat 7 malam. Dia kata 3 malam ni jemput ramai-ramai. Ataupun selepas daripada itu malam yang ke-7 dijemput pula orang. Atas kemampuan masing-masing. Sebab tu kata ulama' ni punyalah hebat. Sebab apa? Sebab ia memikirkan tentang apa? Seseorang itu. Maksudnya apa? Kemampuan seseorang itu. Kadang-kadang sebab itu ada orang yang tak mampu nak buat. Atas pihak surau, pihak masjid saja yang bantu. Dia kata bila mana saja berlaku orang meninggal, ditolong buatkan kan. Pihak surau tolong buat 3 malam. Bacaan tahlil. Pulanglah kepada masing-masing. Bagaimana kita ini nak apa? Maknanya nak meraihkan iaitu ahli jamaah kita. Tetapi janganlah dijadikan satu tabiat bila mana ada majlis sahaja. Ini yang menjadi masalahnya apa dia? Iaitu hantar kertas saja. Hantar kertas, hantar makanan. Bagi nama kat Tuan Imam. Tuan Imam tolong baca. Waris pun tak ada. Ini yang jadi masalah itu tuan. Ini yang menjadi masalah. Sebab tu dia kata tak ada waris. Tapi hantar kertas. Suruh baca apa? Iaitu suruh baca tahlil tersebut. Lepas tu siap ada makanan kat luar. Bukan orang kata kemaruk sangat nak makan. Mampu orang surau ni, orang masjid ni mampu. Tak ada masalah pun dalam bab-bab makanan. Sebab itu dia kata nak menghormati dan dikatakan waris tersebut sama-sama turut membaca tahlil tersebut. Dia kata baca tahlil tersebut supaya mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi-lagilah dikatakan anaknya sendiri yang sama-sama membaca. Walaupun dia kata memanglah anaknya lebih aula. Contohnya dia sendiri yang memimpin contohnya. Itu atas kemampuan. Kalau contoh kadang-kadang orang ni pun tak mampu dia nak memimpin. Tetapi sekurang-kurangnya dia sama-sama untuk membaca. Sebab itu kita takut. Kenapa tuan-tuan? Takut bila mana jadinya di kalangan jemaah ni tuan-tuan. Dia tak tengok-tengok baca tahlil. Dan dia baca tahlil. Yang jadi mungkin dikatakan di kalangan kita ni tak ada masalah lah. Tapi mungkin orang yang dah biasa-biasa ni disebabkan datang sebab ada makan. Menu apa malam ni? Ni. Ikhlas ni tuan-tuan. Keikhlasan seseorang itu membaca. Iaitu bacaan Yasin ataupun dikatakan bacaan tahlil. Sumbangan makanan tu tak ada masalah. Okey, tak ada masalah, bagus. Kerana niat yang baik. Nak menjamu orang untuk makan. Tapi yang jadi masalah nak katakan tadi. Iaitu tidak ada waris. Sebab itu tuan-tuan perhatikan. Kalau contoh kita ni jemput orang datang sama-sama ke rumah kita tuan-tuan. Pastikan kalau contoh kita sibuk tak sempat nak layan orang apa kan. Orang datang kita salam-salam sila masuk. Pastikan ada di kalangan adik-beradik kita ataupun di kalangan waris kita sama-sama membacakan ayat-ayat Al-Quran. Membacakan iaitu bacaan Yasin tersebut. Kepada arwah-arwah yang sudah mendahului kita. Maka tuan-tuan sebab itu kita mahukan keikhlasan tersebut. Sebab itu bila mana anak katakan biasalah kalau contoh anak pimpin sendiri tuan-tuan Yasin, tahlil, anak kata apa? Tolong diam-diam, tolong sama-sama kita baca. Bukan kita datang ke sini untuk sembang-sembang. Lepas daripada tu suka hatilah nak sembang-sembanglah. Kita hormat majlis tersebut. Sebab itu kita menghormati tuan rumah. Sebab itu kadang-kadang ada orang jemput. Dia kata sila datang ke rumah. Contohlah kan. Datang dia jemput pihak. Dia kata pihak surau. Sama-sama datang ke rumah untuk membaca. Dia kata baca Yasin dan baca tahlil untuk arwah sekian-sekian. Lepas tu orang yang jemput kita tak kenal. Arwah tu pun first time datang ke surau dan kali terakhir datang ke surau. Maknanya dah jadi jenazah dah. Maknanya first time datang. Maka bayangkan tuan-tuan, orang yang datang sama-sama, orang warisnya datang jemput, lepas tu tak solat tak apa, kita pun tak kenal. Agak-agak tersinggung tak tuan-tuan? Mesti tersinggung. Mesti tersinggung. Biasanya duduk depan, nak pergi ke tak? Itu soalan yang pertama dia akan tanya.
Dia nak pergi ke tak? Siapa dia ni? Semua tak. Sebab itu masyarakat ni tuan-tuan. Sebab itu surau rumah Allah Subhanahu Wa Taala bukanlah setakat bukanlah sekadar untuk apa? Iaitu untuk solat saja. Tetapi rumah Allah Subhanahu Wa Taala ini untuk iaitu kemasyarakatan, untuk semuanya tuan-tuan. Maka sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadikan iaitu rumah Allah Subhanahu Wa Taala, Masjid Nabawi ini tuan-tuan, bermacam-macam aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Walaupun kita ini adanya had-had yang boleh kita lakukan tuan-tuan, tetapi sekurang-kurangnya kita ni bermasyarakat. Orang kenal kita tuan-tuan. Tak semestinya kadang-kadang mereka ni kita tak faham dah. Dia sibuk ke apa, tapi kita perlu faham. Sekurang-kurangnya gotong royong datang. Ataupun dikatakan tuan-tuan dalam sekali contohnya, dalam satu hari dia boleh datang sekali. Ataupun sedemikian. Kenalkan diri sama-sama. Sekurang-kurangnya itu yang dikatakan di kalangan jamaah. Maknanya tuan-tuan, bermasyarakat ini sangat penting. Kita memerlukan iaitu apa? Iaitu di antara satu sama lain, iaitu ukhuwah kita bersama. Maka tuan-tuan, sebab itu doa ini boleh menjadikan kubur iaitu taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mungkin ada di kalangan kita ni tuan-tuan, ada di kalangan sahabat-sahabat kita yang sentiasa datang ke majlis ilmu. Datang sama-sama untuk menghidupkan majlis ilmu ni tuan-tuan. Dah tak ada dah. Nampak? Kan? Tetapi tuan-tuan, inilah yang dikatakan perkara-perkara yang membawa manfaat kepada orang lain. Maksudnya dia yang mengimarahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang-kadang kita nampak dia suka duduk tepi ujung tu. Contohlah kan. Tiba-tiba dah meninggal dunia. Kita nampak, kalau tak, dialah selalu duduk situ. Dialah yang sama-sama menghidupkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sedekahkan istighfar ataupun sedekahkan Fatihah kepada beliau. Dan sedekahkan juga iaitu kepada kedua ibu bapanya. Kerana kedua ibu bapanya telah berjaya mendidiknya menjadi seorang yang soleh, menjadi seorang yang solehah. Maka sebab itulah, inilah yang dikatakan sebagai seseorang yang menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itu tuan-tuan, tidak salah kita ini mengingati orang yang sudah meninggal dunia. Bukan bermaksud kita ni tak lama lagi. Kadang-kadang ada orang dulu-dulu ni biasalah. Dia mimpi je ataupun dia selalu ingat orang tu. Dia kata, tak lama lagi kot. Padahal kita tidak mengetahui. Itu adalah rahsia. Sebab tu kata rahsia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baru-baru ni mak mentua tuan-tuan meninggal pada 4 hari bulan 8. Sama tarikhnya dengan anaknya pada tahun lepas, 4 hari bulan 8 meninggal. Pada hari Khamis. Pada hari Khamis tuan-tuan meninggal dunia. Pada waktu dia tak boleh nak bercakap tuan-tuan, sempat ana sampaikan kepada mak mentua ana katakan bahawa mak masa tu sempat kita doktor dah tak bagi datang masa ada kes kat situ. Doktor tak bagi datang, kita buat video call. Ana kata dengan mak mentua ana kata mak redha dengan segala apa ketetapan ketentuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga dipermudahkan mak dan jangan risaukan tentang anak-anak mak, semua dah besar-besar belaka. Dan insya-Allah apa yang emak telah sampaikan, insya-Allah saya akan laksanakan dengan sebaik-baiknya insya-Allah. Atas pertolongan, atas kerjasama daripada adik-beradik itu sendiri. Mengalir air mata dia tuan-tuan. Bila mana anak sampaikan apa yang kita sampai, adik-beradik semua nangis. Nangis, anak kata redha. Dia kata redha setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan ini. Sebab apa tuan-tuan? Sebelum dia meninggal dunia, pada hari raya korban masa tu, kita sempat berkumpul pada waktu itu tuan-tuan, sehingga kan mak mentua ni tuan-tuan, setiap apa yang dia pegang mah dia dah bagi-bagi dah. Dia bagi kepada anak-anak dia bagi kepada menantu perempuan dia bagi-bagi siap-siap. Dan pada waktu itu kita nak buat pada asalnya bulan 9. Kita nak buat apa? Iaitu nak buat
family day. Family day dengan adik-beradik dia lah. Maknanya dengan semualah. Maksudnya tuan-tuan. Sampai mak mertua anak kata apa? Tak sempat nak pergi. Mak lagi malam. Dia kata tak sempat. Itu je jawapan dia tuan-tuan. Kita pun tidak menjangkakan. Tetapi dia pun tak tahu waktu bila. Wallahu a'lam. Sampai dia telefon anak pada sebelum dia meninggal tuan-tuan, hari Rabu. Hari Khamis dia meninggal. Hari Rabu tersebut dia, sebelum dia meninggal tu, sebelum tu lagi, mana tuan-tuan, dia masih lagi boleh berkata-kata. Dia telefon anak tuan-tuan, pada malam tersebut, jam 3 pagi dia telefon anak dia. Zaujah anak lah. Itu dia kata nak jumpa dengan Ustaz Rashid. Tak pernah panggil Ustaz Rashid kan. Dia panggil nak jumpa dengan Ustaz Rashid. Nak buat apa? Nak belajar dengan Ustaz Rashid. Dia kata nak belajar. Anak katalah, mak nak belajar, insya-Allah kita boleh belajar. Mak sihat, saya bawa sekali jumpa dengan dia katakan makcik-makcik yang sama-sama belajar dengan anak. Anak katalah, dia kata tak apalah mak, insya-Allah boleh jadi seorang yang solehah, boleh yang menjadi seorang yang alim, insya-Allah. Anak katakan sedemikian tuan-tuan. Sebab itu dia katakan inilah yang dikatakan ketentuan, ketetapan, kudrat. Walaupun doktor pakar kata apa, tak lama lagi makcik keluar, 2 hari 3 hari makcik keluar, tengok, dia kata tiba-tiba saja. Dia katakan ketetapan daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat dirahmati Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, kalau contoh kita melihat satu kisah ni tuan-tuan yang terakhir sekali, kisah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu ketika Rasulullah ni termenung mengingati siapa, iaitu mengingati akan Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, sehinggakan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha cemburu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah termenung, dia akan sebut nama Sayyidatina Khadijah. Termenung saja sebut nama Sayyidatina Khadijah. Pada waktu itu tuan-tuan, selalu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dikata apa? Ya Rasulullah, kamu ni selalu menyebut nama orang yang sudah meninggal dunia. Sedangkan orang masa hidup ni kat depan kamu ni, kamu tak sebut pun. Cemburunya Sayyidatina Khadijah. Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah jawab apa tuan-tuan? Rasulullah kata apa? Khadijah mempunyai peribadi yang unggul. Jika dia memasak, dia akan melebihkan kuahnya dan mengagih-agihkan kepada jiran-jirannya tuan-tuan. Sebab itu orang tua-tua kita dulu, ingat tak orang tua-tua kita dulu kan? Zaman kita lah, masih kecil-kecil kan. Dia masak-masak, mak kita masak tuan-tuan. Bagi pada jiran-jiran. Pergi hantar. Kita biasalah. Budak-budak ni tuan-tuan. Hantar makanan tunggu depan. Tunggu apa? Tunggu balas. Tunggu balasan tersebut. Mak pun marah. Janganlah tunggu. Buat apa nak tunggu makanan? Allahu Akbar. Biarkan. Kalau dia bagi tak nak, sudah tak ada masalah pun. Kita bukan nak pun. Mak nak sendiri kata itu. Ini pergi tunggu buat malu je. Balasan pula. Allahu Akbar. Maka tuan-tuan, ini nampak. Maksudnya di sini tuan-tuan, ini yang dilakukan oleh Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Maka Khadijah ini sentiasa menyambungkan silaturahim. Maknanya ukhuwah dia sesama masyarakat tuan-tuan. Dan Sayyidatina Khadijah, orang yang pertama memeluk Islam, orang yang pertama bersama-sama dengan aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Khadijah seorang manusia yang bermanfaat waktu hidupnya, walaupun masanya bersama aku ini singkat. Ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, ambil peluang-peluang yang boleh, mana kita boleh tuan-tuan lakukan, iaitu yang boleh membawa manfaat kepada orang lain. Maksudnya tuan-tuan, kadang-kadang orang ni lah yang sentiasa buat teh tarik. Contoh, kan? Tiba-tiba dia tak ada tuan-tuan, kita akan sebut. Betul tak? Kalau tak, dia lah yang buat teh tarik untuk kita. Contoh tuan-tuan. Jangan ada terasa lah. Maknanya contoh. Dia lah yang buat teh tarik untuk kita lepas kuliah subuh. Contoh lah. Maknanya tuan-tuan, kita akan sebut.
Maknanya bila mana kita sebut tuan-tuan, orang itu membawa manfaat kepada kita. Maknanya kepada masyarakat, kepada seluruh iaitu ahli-ahli jamaah ni tuan-tuan. Dia yang membawa manfaat untuk kita. Kadang-kadang kita ni bila mana sebut dia orang dah tak ada tuan-tuan. Pahala ganjaran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau. Maknanya doa kita ni tuan-tuan. Mana kita mendoakan, kita istighfarkan, sedekahkan istighfar ataupun kita sekurang-kurangnya kita bacakan Fatihah untuk orang yang sudah tak ada ni tuan-tuan. Inilah yang dikatakan manfaat. Ambil peluang-peluang ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita ini masih hidup di sini. Bukan itu saja, malahan banyak perkara-perkara yang boleh membawa manfaat kepada keluarga ataupun kepada masyarakat ini. Baiklah tuan-tuan, sekadar itu dulu untuk perkongsian kita bersama pada malam ini, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan pada malam ini membawa pengajaran dan iktibar untuk kita bersama, dan sama-samalah kita berusaha dan berikhtiar, dan mudah-mudahan kita ini tergolong di kalangan orang-orang yang beriman, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدا حمدا شاكرا حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم السلطان يا الله يا Tuhan kami, perelokkanlah untuk kami urusan agama kami yang mana ianya menjadi penjaga kami. Perelokkanlah untuk kami urusan dunia kami yang mana ianya menjadi tempat hidup kami ya Allah. Perelokkanlah untuk kami urusan akhirat kami yang mana ianya menjadi tempat kembali kami. Jadikanlah hidup kami ini ya Allah sebagai penambah segenap kebaikan untuk kami, dan jadikanlah mati kami sebagai kerehatan daripada segenap kejahatan untuk kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummiyin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli. Allah. Ya. Masya Allah. Sama.